1 minute ya. Zul, tutup Zul. Recording. Okay. So kita akan sambung dengan tajuk algoritma. Okay. Tajuk kecil hari ini ialah algoritma isihan. Algoritma isihan. Algoritma isihan dalam bahasa Inggeris is sorting algorithm. Okay. I'm sure you already know this already, right? Most of you, because you're already almost completing your coursework, right? So algoritma isihan atau sorting algorithm. Okay. So algoritma isihan ini ada banyak jenis. There's a lot of it. Okay. Tapi dalam khusus ini kita hanya fokus kepada 5 jenis algoritma, iaitu algoritma isihan bubble, algoritma isihan tukar ganti. Algoritma isihan bubble is also known in English as bubble sort. Algoritma isihan tukar ganti dalam bahasa Inggeris is, what is this in bahasa Inggeris? It's interchange. Interchange. Yes, interchange sort. Okay. This one a little bit difficult to find in the internet. Okay, algoritma isihan penyelitan is insertion. Okay, insertion sort. Algoritma isihan shuttle sort. Algoritma isihan pantas is quick sort. Okay. So kita ada 5 algoritma isihan yang kita akan memberi fokus dalam tajuk ini. Okay. So, are you ready? Okay, so let's look at the first one. So kita nak lihat algoritma bubble dulu. Okay. We look at bubble sort first. Okay. Okay. Bubble sort algoritmanya. Di sebelah kanan di sini ialah algoritmanya, okey. Jadi algoritmanya ialah langkah-langkah bagaimana kita kendalikan bubble sort, okey. Jadi langkah pertama ialah mula dari tempat permulaan senarai yang hendak diisi dan gerak dari kiri ke kanan sambil membanding item bersebelahan. That means you compare two adjacent items, items yang terletak bersebelahan satu sama lain. Okay? Jika kedua-dua item itu tersusun mengikut tertib, maka kita biarkan, kita jangan usik lah. Tapi jika dia tidak mengikut tertib, tukar ganti mereka, swap them. Tukar ganti swap, tukar ganti mereka lah. Tertib maksudnya, if you have nombor macam ini 2, 7, 4, 1, 9, kalau kita nak mengikut tertib menaik, maksudnya 1, 2, 4, 7, 9. Kalau tertib menurun, 9, 7, 4, 2, 1. Okay, that's what you mean by tertib. Okay, langkah yang kedua, bila sampai ke hujung senarai, item terakhir akan berada di tempat terakhir. That means, bila sampai di hujung senarai, item yang terbesar, nombor yang terbesar akan berada di tempat akhir. Okay, that is why we call it bubble. Nombor yang terbesar tu macam dia akan bubble to the end. Macam bubbles dia naik di atas air, ya. Just like that, nombor ini akan bubble ke hujung senarai. Okay, that's why they call it bubble sort. Item ini tidak akan disentuh lagi. Jadi item yang terakhir ini kita tidak akan usik lagi lah. Then yang ketiga, jika anda telah membuat tukar ganti dalam laluan sebelum ini, maka anda perlu ulang sekali lagi daripada langkah 1. Okay. Bila satu laluan telah lengkap tanpa sebarang tukar ganti, maksudnya setiap item berada di kedudukan akhir dan senarai telah tersusun mengikut tertib. As long as you do one swapping, you must start all over again. Okay. Only when there's no swapping pada satu laluan, maka kita boleh berhenti. Okay. So maybe you find it a bit difficult to understand this, but bila anda dah buat isihannya, anda akan faham dengan lebih jelas. Okay. Okay, so mari kita lihat satu contoh di sini, okay. Okay, so we have these numbers here. 10, 2, 7,
3 and 5. Okay. Kita nak susun nombor berikut dalam turutan menaik menggunakan isihan bubble. So, how do we start that? So, bila kita nak buat ni ya, okay. So, kita tulis dulu sekali lagi ya. 10, 2, 7, 3, 5. Ini ialah laluan pertama, or we call it first pass, okay. First pass or laluan pertama lah. Okay, jadi kita mula dari sebelah kiri, kita bandingkan item 1 dan item 2. Okay, so kita akan bandingkan 10 dan 2. 2 lebih kecil daripada 10. Jadi 2 ini perlu terletak di hadapan, bukan? Jadi kita akan swap kedua-dua ini. So we have 2, 10, 7, 3, 5. Okay. Kemudian kita bandingkan item kedua dan ketiga. Kita bandingkan ini dua. 7 lebih kecil daripada 10. Jadi kita kena swap atau tukar ganti tempatnya. Okay. So kita ada 2, 7, 10, 3, 5. Kemudian kita akan bandingkan kedua-dua item ini. The next two one. 3 lebih kecil daripada 10. Jadi kena letak di depan. Jadi kita akan tukar gantinya. Jadi kita ada 2, 7, 3, 10, 5. Kemudian kita banding yang ini 2 pula. 10 and 5. Okay. 5 lebih kecil. Jadi kita akan swap ni. Jadi kita ada 2, 7, 3, 5, 10. Okay. Jadi sekarang kita lihat 10 adalah nombor yang terbesar dalam senarai ini. Dan nombor yang terbesar ini dia telah bubble ke hujung sekali. Dia telah bubble ke hujung. This is what we call bubble sort lah. So ini ialah laluan pertama. Kita dah habis, bila kita sampai ke nombor yang terakhir ni, kita dah selesai dengan laluan pertama. Okay. Jadi dalam laluan pertama ini, berapa kali kita telah buat perbandingan? 4 kali. Yes, very good. 1, 2, 3, 4. Jadi perbandingan atau comparison ialah 4. Swapnya berapa? Tukar gantinya? 5. 1, 2, 3, 4 saja kan? Ya, 4 je. 4. So 4. 4 swap. So dalam laluan pertama ini kita telah buat 4 perbandingan dan 4 swap. So have we finished or not? Adakah kita sudah habis dengan susunan ni? Belum. Belum. So sekarang kita masuk ke laluan yang kedua. Okay, laluan 2. We're going to start with this last row here. Okay. 2, 7, 3, 5, 10. Okay. Kita nak mula dari sini. So kita swap sekali lagi. So first one is this. Kita check ni. Perlu tak kita tukar ganti di sini? 2 lebih kecil dari 7. So it is in the correct position, right? Jadi kita buat perbandingan dan kita buat keputusan tidak perlu tukar ganti. So we have 2, 7, 3, 5, 10. Then kita pergi kepada item yang kedua dan ketiga. Perlu tak kita buat tukar ganti di sini? Belum. So kita tulis semula 2, 3, 7, 5, 10. Okay. So now kita bandingkan item 3 dan keempat. 5 lebih kecil dari 7 jadi kita swap. So this is 5, 7. The rest we write back. Okay. Okay, then kita bandingkan item yang keempat dan 5. Perlu tak kita swap di sini? Tidak. Tak perlu kan? Tak perlu. So we have 2, 3, 5. Okay, here kita tak perlu banding semula actually ya. Isn't it? Bila kita dah sampai ni kita tak perlu banding because this one already sudah tetap. Ini dah sudah tetap dah. So kita tak perlu banding. So sekarang the next biggest number sudah bubble ke sini. Okay, to the next place beside 10. So sekarang how many comparisons do we have? 3. 3. How many swaps? 3. 2 only. Swap is 2 only. Sebab yang ini kita tak swap. Kita banding saja. Tapi oleh kerana ia terletak di kedudukan yang betul, maka kita tak buat tukar ganti. Okay? Yang ini kita banding, tukar ganti. Yang ini kita banding, tukar ganti. Jadi kita buat 3
comparisons and 2 swap. Okay. Sekarang kita masuk ke laluan yang ketiga sebab masih belum tersusun. Sudah tersusun ke belum? Sudah. Dah. Yes, But di sini dalam laluan ni kita telah buat perbandingan, bukan? Dan kita telah buat tukar ganti. Jadi kita mesti masuk ke laluan yang ketiga. Okay. So we have to go into the next laluan yang ketiga. 2, 3, 5, 7, 10. Yang ini dua sudah terletak di kedudukannya. Sekarang kita bandingkan ini dua. Perlu swap tak? Tak perlu. Tak perlu. So we have 2, 3, 5, 7, 10. Okay, then we bandingkan ini dua. 3 dan 5. Perlu swap tak? Tak perlu. Okay, so 2, 3, 5 and then 7 and 10. Okay. So yang ini already last place. Okay. So this also last place already. So can we stop here or do we bandingkan lagi? Tak perlu. Tak perlu dibandingkan. So di sini berapa comparisons? 2. 3. Swap, 2. Kosong. swap is kosong. Zero. So all together berapa jumlah comparisonnya? 9. 9. 9. Swapnya? Swap is 6. 6. 6. Yes, swap is 6. Okay. This one. Okay. Bilangan comparison dan swap bergantung juga kepada nombor-nombor dan susunan nombor yang diberi. Okay. Ideally kalau ada 5 elemen atau 5 unsur di sini, jadi bilangan laluan atau fast is n-1. So n-1 is how much? Kalau di sini n ialah berapa? 9. Dari 3. N ialah bilangan unsur dalam senarai ini. 4. 5. 5, yes. N ialah 5 kan? Ada 5 unsur dalam senarai ini. Jadi kalau ada 5 unsur dalam senarai ini, biasanya bilangan laluan ialah n tolak 1. N tolak 1 ialah 4. Jadi kita mesti ada 4 laluan. Tapi we can finish earlier bergantung kepada susunan senarai itu. So like here, kita dah melalui 3 laluan dan we already have this already, okay? As long as you don't make any swap, kita boleh berhenti. Di sini kita tak boleh berhenti sebab kita dah buat tukar ganti. So we must go into one more laluan. Di sini kita buat perbandingan tapi tidak buat sebarang tukar ganti. Jadi kita boleh berhenti di sini. Okay? This is bubble sort. Can you understand this? Boleh? Yes? I have a question. Madam, I have a question. Okay, ask. So dalam kerja khusus tu perlu ke kalau selepas buat bubble sort ni kita perlu ada tulis dia punya swap dengan dia punya apa ni? Swap and dia punya Swap, bilangan perbandingan dan bilangan tukar ganti ya. yes. Perlu buat ke? What do you think? You think perlu buat ke? What is the soalan dan kerja khusus? Selepas you buat the isian, you kena jawab satu soalan kan? Apa soalannya? Soalannya Cekapan isian. Yes, kecekapan algoritma. You kena jawab soalan algoritma yang mana yang paling cekap kan? So this will help you design also algoritma. If not, how are you going to design? So you're going to look at the bilangan perbandingan dan bilangan tukar ganti untuk membantu anda membuat keputusan algoritma yang mana paling cekap. It will help you lah. So it's good if you write lah. Okay. 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 So kita boleh teruskan next isihan, okay? So we have done isihan bubble already, okay? So lepas ni kita nak buat isihan tukar ganti. Sebab isihan tukar ganti is hampir sama dengan bubble lah. Okay. So this is isihan tukar ganti ya. Okay.
according to the apa yang kita baca, algoritma isihan tukar ganti, this is the algoritma given, okay? This isihan tukar ganti tidak banyak nota dalam internet lah. I mean, they don't talk so much about interchange sort, you know. There's another name that I see in the internet, they use exchange sort. Okay, lebih kurang sama dengan interchange sort. Maybe it means the same, tapi this is the algoritma that I found there. Okay, algoritma isihan tukar ganti. Pilih item yang pertama mengikut urutan di mana saja terdapat dalam senarai dan tukarnya dengan elemen yang pertama dalam senarai yang tidak disusun jika perlu. That means what they mean is you choose the smallest item. Kalau kita nak susun dalam turutan menaik, pilih nombor yang paling kecil dan tukar gantinya dengan elemen di tempat pertama. Okay. Kemudian pilih nombor yang kedua besar, okay, dan tukar gantinya dengan elemen yang kedua dalam senarai. Kemudian pilih nombor yang ketiga besar dan tukar gantinya dengan elemen di tempat yang ketiga. Proses diulang sehingga senarai disusun. Okay, this is one way of doing it. Okay, so contohnya yang ini, dalam senarai ini, elemen yang terkecil ialah 1 kan? 2. 1. 1 ni terpaksa sepatutnya berada di tempat mana? Di tempat 7, isn't it? 1. Kalau kita nak susun mengikut urutan menaik. So, we swap 1 dan 7. Okay. Tukar ganti 1 dengan 7. So, we have 1, 7. Antaranya 5, 2, 4, 10. Okay. This is laluan 1. Kemudian laluan yang kedua ialah ambil nombor yang kedua besar ni 2. Okay. 2 sepatutnya terletak di tempat ini kan, 2, 5. Jadi 2 dan 5 kita tukar ganti. So we have 1, 2, 5, 4, 10, 7. Ini laluan yang kedua. Kemudian laluan yang ketiga ialah 4. Nombor yang ketiga besar di sini ialah 4. Jadi 4 sepatutnya terletak di tempat yang ketiga. Jadi tukar ganti ni 4 dengan 5. So we have 1, 2, 4, 5, 10, 7. Okay. Laluan yang keempat ialah 5. Okay. 5 sepatutnya memang terletak di sini lah. Jadi tidak ada pertukaran yang berlaku. Okay. Dan laluan yang kelima ini ialah nombor seterusnya ialah 7. 7 sepatutnya terletak di sini. Jadi tukar ganti ini we have 1, 2, 4, 5, 7, 10. Okay. So kita dah melalui 5 laluan untuk menyusun nombor-nombor ini mengikut turutan menaik. Okay, this is interchange sort. Okay, so berapa jumlah perbandingan yang kita buat di sini? Anybody? 6. Okay, 6? Setuju semua orang? Actually the answer is 15. Jumlah perbandingan ialah 15. Do you know how we get this number, 15? No. Okay, it's not very obvious because when we look at this scenario, kita sebagai manusia, kita nampak nombor ini ialah 1 and ia adalah nombor yang paling kecil dan kita boleh tukar ganti dengan 7. Tapi when you give this scenario to the computer itu tak boleh buat macam tu. Dia kena bandingkan nombor itu dengan setiap satu nombor. That means computer will banding 7 dengan 5, 7 dengan 2, 7 dengan 4, 7 dengan 10, 7 dengan 1. The computer will banding everything. Okay. So I'm going to show you another way to do this. Okay. So what was the numbers just now? So we had 7, 5, 2, 4, 10, 1 kan? So kita nak bandingkan ni, okay? So first kita compare 7 dengan 5.
kita banding 7 dengan 5. So what happens? So 5 lebih kecil daripada Kecil. 7 kan? So we change it. 5, 7 dan dia 2, 4, 10, 1. Okay? Lepas tu kita bandingkan 5 sekarang di tempat yang pertama. Jadi kita banding nombor di tempat pertama dengan setiap item. Lepas tu kita banding 5 dengan 2. Yang mana lebih kecil? 2 kan? Jadi kita letak tukar ganti 2 dan 5. Yang lain kita tuliskan. Okay? Kemudian kita banding nombor di tempat pertama dengan 4. Perlu tak kita tukar? Tak perlu kan? Sebab 2 lebih kecil daripada 4. So dia 2, 7, 5, 4, 10, 1. So 2 masih di tempat pertama. Okay? Sekarang kita bandingkan 2 dengan 10. Okay? 2 masih kecil. Jadi letak 2 di depan. Okay? Tak perlu tukar ganti. Akhir sekali bandingkan 2 dengan 1. 1 lebih kecil. Jadi tukar 2 dan 1. Okay? So this is the laluan pertama. Kita dah selesai dengan laluan pertama. Boleh faham? Boleh. Okay. 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 So now kita nak sambung dengan laluan yang kedua ini. Okay. Untuk memudahkan kita buat. So sekarang kita nombor 1 ni sudah berada di tempat yang pertama kan. Jadi artinya kita tak perlu lagi banding nombor ini. Ini is there fixed already. Okay. So sekarang kita bandingkan 7 dengan 5. 7 dengan 5. Yang mana lebih kecil? 5. So tulis 5 di depan, 7 di sini, 4, 10, 2. 1 ni memang dah fix di sini. Okay. And then lepas tu kita banding nombor di tempat yang kedua. Elemen di tempat yang kedua dengan elemen seterusnya 5 dengan 4. 4 lebih kecil kan? So we swap. Okay. Yang lain isikan. 1 ini fixed already. Okay. Lepas tu nombor di tempat yang kedua ini kita bandingkan dengan nombor seterusnya 10 di sana 10. So 4 and 10. 4 lebih kecil jadi tidak ada perubahan tempat. Okay. 4, 7, 5, 10, 2. Kemudian 4 dengan 2. 2 lebih kecil jadi tukar tempatnya. So this one is fixed. Okay. Done ready kan? Okay, so kita nak banding semua ready. Sekarang this sudah fix di tempat yang kedua. Kita dah habis laluan yang kedua. Okay. So now we have 1, 2, 7, 5, 10, 4. Yes. Kalau start kat laluan kedua ni, berapa compare dah? Like this, setiap elemen kita banding dengan, okay, laluan pertama ini kita ambil elemen yang di tempat atau kedudukan pertama. Kita banding dengan setiap unsur di sini. That means 1 comparison, 2 comparison, 3 comparison, 4 comparison, 5 comparison kan. C-nya ialah 5. Berapa swap yang kita buat di sini? Ya, kita swap kan. 1. Yang ini pun kita swap. 2. No. 4. Mana ada 4? 7 and 5 kita swap kan. 7 and 5 kita swap kan. Okay. 5 and 2 so kita swap already. 5 and 2 kita swap. Okay. 2 and 4 we didn't swap. Okay. 2 and 10 we didn't. 2 and 1 yes. So 3. Correct? Swap ialah 3. Betul? Correct kan? Untuk laluan okay. Laluan ketiga ada berapa comparison dan berapa comparison. We compare with 5, with 4, 10, 2. Is it 4 or 3 or 4? 4, right? 4. 2, 3, 4. 4. Swap ialah 1, 2, 3. Swap ialah 3. Okay, good. Okay. So sekarang yang ini 2 dah fix di tempatnya. Okay. So kita ambil elemen di kedudukan yang ketiga ini. Kita sekarang bandingkan dengan is this correct? Okay. 7 dengan 5. Kita bandingkan 7 dengan 5. So we have 5, 7, 10, 4. 1, 2 ni dah fix. Betul? 1, 2 ni dah fix. Kemudian kita bandingkan nombor di tempat ketiga ni dengan 10. Okay, so tak perlu swap. Tak perlu swap.
Okay, so we have 1 and 2 here. Okay, okay, then 5 dengan 4 perlu swap kan, so we swap it 7, 10. So 1, 2 dan 4 ini sekarang dah fix. Okay, kita dah habis dengan laluan yang ketiga. So how many comparisons di sini? 3, 3, yes. Berapa swap? 2, 2, okay. 2, okay, correct. Okay, so sekarang kita masuk ke laluan yang keempat. So all these 3 is, kita tak nak usik dia, okay. So kita ambil elemen di kedudukan yang keempat, bandingkan dengan elemen seterusnya, 7 and 10 tidak perlu swap, jadi leave it alone. Okay. So lepas tu kita ambil 7, bandingkannya dengan 5, perlu swap tak? Yes. So 5, 7, 10. Yang ini 4 ni tinggalkan di sini. Okay. So we stop. So we have reached here. So yang ini juga tak perlu akan kekal di sini. So how many comparisons here? 1, 2, 2. Swap? 1. 1 swap. Okay. So we continue. 1, 2, 4, 5, 10, 7. Okay. So this is fixed, this is fixed, this is fixed, this is fixed already. Now nombor ini 10 banding dengan 7. Perlu swap tak? Yes. So 7, 10. So this is 5, 4, 2, 1. So we've reached here already. So how many comparisons we have here? 1, 1. How many swap? 1, 1. So how many altogether? 15, C is 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. 15. Okay. What about the swap? 3 plus 3 plus 2 plus 1 plus 1 is how much that? 10. 10 swaps. Okay. So this is interchange sorting. Okay. Interchange sort. Apa bezanya dengan bubble sort? bubble sort kita ambil dari depan ke belakang. Yang ini? Ini kita ambil bersebelahan. Kita swap. Sebelah-sebelah. Bubble sort bukan sebelah-sebelah ke? Bubble sort kita banding 2 item bersebelahan kan? 1 dan 2, kemudian 2 dan 3, kemudian 3 dan 4, 4 dan 5 kan? Actually bubble sort is salah satu variation daripada interchange sort. Dia hampir sama. Cuma ada satu perbezaan. Yang ini, this is interchange sort. Kita banding setiap item di depan dengan setiap ni. Kita banding item pertama dengan setiap item. Kemudian kita banding item di kedudukan yang kedua dengan setiap item. Item di kedudukan yang ketiga dengan setiap item. Item di kedudukan keempat dengan setiap item. Kelima dengan setiap item. Like that. Okay? Tapi bubble sort dia bukan macam itu. Bubble sort dia banding 7 dan 5. Kemudian di item pertama dan kedua. And then 2 dan 3. And then 3 dan 4. Then 4 dan 5. Then 5 dan 6 macam tu. Okay? Dia banding 2 item bersebelahan. Bergerak dari kiri ke kanan. Yang ini banding item di kedudukan pertama dengan semua item lain. Kemudian dia ulang item di kedudukan kedua dengan semua item lain. Okay? How many numbers? Berapa unsur yang kita ada dalam senarai ini? 5. 5. 1. N ialah berapa? 6. 6. Yes, N Six. ialah 6. Kalau N ialah 6, bilangan laluan. Biasanya bilangan laluan ialah N tolak 5. Jadi di sini dalam kes ini ialah 5. Do we have 5 laluan? 1 laluan, 2 laluan, 3 laluan, 4 laluan, 5 laluan. Okay, so 5 laluan. Okay, jumlah perbandingan. Okay. Jumlah perbandingan atau comparisons diberi oleh rumus half n times n minus 1. So what is our n here? N ialah 6. 6 kali dengan n tolak 1 ialah 5. So how much is this?
30 divided by 2 is 15. Okay, so jumlah perbandingan ialah 15. Kita telah dapat 15 perbandingan. Okay, so this is the formula for, I think for bubble sort, so you can use the same formula. But only thing sometimes you will get less bilangan perbandingan yang kurang bergantung kepada susunan dan jenis nombor di dalam senarai itu. Okay, because sometimes nombor itu sudah tersusun, like 2 dan 4 di sini, dia memang sudah tersusun. Okay, bila dah tersusun macam ini, then jumlah perbandingan akan kurang lah. Okay, if all the numbers tak tersusun, then you will get exactly 15 like that. Okay, so can you understand this? Ini adalah istihan tukar ganti. Boleh faham?